Saya tak boleh paksa tuan-tuan nak cinta siapa kan? Tuan-tuan juga tak boleh paksa saya nak cinta siapa. Tapi kalau tuan-tuan cinta hak yang nak pergi belah kiri, tuan-tuan cinta hak yang berat zikir Nabi, hak yang cemuh selawat Nabi tu, tuan-tuan bangkit dengan mereka esok. Nak abang buah tu saya bukan nak gempak, nak takut, tapi Nabi kata an-nas, manusia dengan siapa yang dia cinta. Daripada zaman Nabi pun ada dah. Tapi kalau saya ingat, kalau Nabi wujud atau melihat keadaan hari ini, saya ingat label-label tu pun tak selamat, mesti kena juga kat Nabi. Saya bagi contoh. Okey, dalam hadis yang sangat popular ni, kita nak ingatkan balik ni sebab saya sangat setuju, walaupun tajuk ini telah diulang kali cakap, telah dijawab oleh para ulama, telah dijelaskan berulang kali, tapi muncul mutaakhir ini 2-3 slogan. Tuan-tuan dengar? Saya tak tahu WhatsApp group tuan-tuan duk bincang apa, tapi nombor 1, kita tak boleh ni, Ustaz Sirajuddin ni tiap-tiap hari duk buat program, semua mufti ke apa semua, kita duk ajak orang ikut Nabi. Salah tang mana? Slogan kita, mesej kita, liwak panji-panji kita, apa syiar kita, mengajak manusia balik ikut Nabi. Pasal itu kita tak tunggu bulan Rabiul Awal. Memang tuan-tuan yang mengaji pengajian kita sering kali ditekankan, diulang, sehingga kita jadi orang kata apa, meli. Apa dia? Ikut Nabi, salat macam Nabi, zikir macam Nabi, ibadat macam Nabi, Nabi. Sebab kerana kita dah nampak, nombor 1, dalam kita duk kempen zikir macam Nabi, dia keluar apa? Zikir Nabi berat. Bukan saya kata, itu dia keluar. Ni dakwaan, ada orang kata zikir Nabi berat, susah, hangat. Jadi sebab itu kita kena buat zikir yang bukan macam Nabi. Kita kena reka zikir yang ringan. Nampak tak dia nak pergi ke mana? Dia nak mengajak supaya manusia meninggalkan zikir Nabi. Tuan-tuan, kalau ada orang habaq, satu dia kata ringan, satu dia kata berat, tuan-tuan nak ambil hak ringan ke hak berat? Nak ambil hak ringan ke berat? Nak ambil hak ringan. Hak ringan tu bukan hak Nabi, hak ringan tu hak dia. Nampak tuan-tuan? Ini yang kita kata bahaya. Lepas tu muncul pula, kalau Nabi ke kiri, kita ke kanan. Tu dia. Masyarakat bukan diajak ikut Nabi, masyarakat diajak untuk semakin jauh menyelisihi Nabi. Sebab itu ini bukan cakap kosong, ini bukan forum syok sendiri, ini bukan tajuk kita saja nak ulang, tapi kita tengok, kita dah nampak masyarakat nak dibawa ke mana. Kita dah nampak trend tu nak pergi ke mana. Zikir berat, kanan Nabi, kiri tok guru kita ke kiri. Sedangkan Abdullah ibn Umar, ketika dia lalu satu pokok, satu kawasan yang Nabi duduk tunduk, dia tunduk, pokok dah tak ada. Bukan kiri kanan, tunduk tempat pokok tu. Orang tanya pasal apa? Dia kata kerana Nabi biasa lalu di sini dan Nabi tunduk sampai teratu ittiba'. Belum kiri kanan lagi. Muncul pula ni yang Ustaz Sirajuddin duk ulang 2-3 kali. Kita kata tuan-tuan, ketika Allah Azza wa Jal turunkan firman yang selalu khatib duk baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau di negeri-negeri lain, dia zikir tu saya tak tahu tuan-tuan bisa tengok tak bisa tengok. Dia waktu bila kita baca tu, waktu nak serah tongkat, innallaha wa malaikatahu, dia pun terima. Tak apa. Ketika turun ayat itu, para sahabat pergi tanya dekat Nabi. Ni semua masyhur dah.
Dia kata, ya Rasulullah, adapun salam, pasal Allah kata apa? Allah kata dia suruh kita bagi salam dan dia suruh kita selawat. Salam kami tahu, assalamu alayka ayyuhan nabi. Selawat kami tak tahu lagi, ni baru first time suruh ni. Macam mana kami nak selawat? Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, macam yang Nabi ajak tu lah. Nabi baca biasa. Mujuk sahabat tak kata, takat tu ya. Awak pendek lah. Sahabat boleh waktu tak ada siapa pun yang piduk karang. Walaupun ada lah, kita tahu selagi mana dalam ruang lingkup memuji Nabi, para ulama membenarkan, tapi tak ada ulama kata sebaik-baik salawat ialah salawat yang diajar oleh Nabi. Dan tuan-tuan boleh amal mana-mana salawat, tapi tuan-tuan tak akan dapat yang tu. Man salla alayya wahida sallallahu alaihi asyara. Hadis tu hanya khas untuk selawat yang Nabi ajar. Selawat orang lain tak ada. Sudah kata apa? Kalau kita doa Allahumma salli ala Muhammad, kita akan rasa cemui. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahul musta'an. Tuan-tuan, masa tuan-tuan selawat, tuan-tuan ada rasa cemui tak? Cemui aku mayang hari-hari. Astagfirullah. Betul lah, cemui mayang nak apa ambil lain. Saya duk ingat tuan-tuan, masa kita duk salat tu ada tuan-tuan rasa cemui. Saya ingat kita kena ubah rentak. Sekali lagi kita bagi rancak sikit. Selalu Allahu Akbar, Sami Allah, cemui. So sekali kita Allahu Akbar, Sami Allah, kita main buat. Tapi tu imam ada nak boleh sekali? Saya takut tu imam paling ni banyak semput. Sekali lagi rebah. Kita bagi rancak sikit, kita bergerak macam kita buat zumba. Biasa dengar zumba? Boleh? Boleh tuan-tuan? Hak yang boleh main sehari dua masuk buat terus. Pasal dia berkata kalau hak biasa jemu, tuan-tuan, ini dia nak pergi ke mana? Akhirnya dia akan merasa sesuatu yang lebih baik daripada apa yang Nabi buat. Ini yang Ustaz Sirajuddin baca tadi. Bila Ustaz Sirajuddin baca, saya teringat ayat surah An-Nur 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah tu. Ayat itu dibaca oleh Imam Malik bin Anas seperti yang disebut oleh Asy-Syatibi. Bukan Ustaz Sirajuddin sebut. Dia menukilkan apa yang disebut oleh Asy-Syatibi. Satu orang laki-laki mai, dia kata dekat Imam Malik, ya Abu Abdullah. Dia kata, wahai Abu Abdullah, Abu Abdullah, kunyah kepada Imam Malik, Malik bin Anas. Dia kata, Imam Malik, Nabi ihram di mana? Miqat. Nabi orang Madinah. Imam Malik kata di Zulhulaifah. Tuan-tuan kenal Bir Ali kan? Di Zulhulaifah. Dia tanya Imam Malik itu di Masjid Nabi. Dia kata, aku akan berihram di sini. Imam Malik kata, tak, jangan, nanti kau akan kena fitnah. Dia kata, Zulhulaifah sana, Masjid Nabi sini. Masjid Nabi ni, bukan Masjid Semperin. Masjid Nabi ni, dia nak ihram di Masjid Nabi lebih awal daripada Zulhulaifah. Saya ingat 10 km kot, lebih kurang macam tu lah. Imam Malik kata, jangan, nanti kau kena fitnah. Imam Malik baca ayat tadi. Dia kata, fitnah apa? Kerana aku bimbang engkau menyangka bahawa ada amalan yang lebih baik daripada apa yang Nabi buat. Nabi buat tang nu, hang buat tang ni. Bukan soal jarak, bukan soal tempat. Soal akan ada orang sangka, pasal apa hang tak pergi buat tang Nabi? Pasal apa hang buat tang ni? Pasal apa yang hang mula di Masjid Nabi? Pasal apa yang hang tak pergi di Zulhulaifah? Kerana di sana itu baik, tetapi di sini lebih baik. Lebih baik pada pandangan dia. Imam Malik kata itu fitnah yang besar. Sebab itu saya kata dekat tuan-tuan, ni yang pulun semangat, bukan kita larang, Nabi yang larang. Tuan-tuan bukan tak dengar hadis ni. Saya pun tak tahu macam mana tuan-tuan faham. Bukanlah tuan-tuan, orang lain lah. Kan mereka 3 orang tu, yang seorang dia mai tanya dekat Nabi SAW. Dia kata, macam mana Nabi semayang? Isteri Nabi kata, Nabi ni dia lena, lepas tu dia semayang. Lepas daripada Isyak dia lena, lepas tu saat lagi tengah dekat nak subuh dia akan bangkit. Dia puasa, dia buka, dan dia berkahwin. Dia pun kata apa? Semua bagus tuan-tuan. Seorang kata apa? Dia kata, aku akan semayang, aku tak akan lena. Nabi lena, dia tak mau lena. Pasal apa? Pasal tu Nabi, takkan nak ikut Nabi.
Nabi tak apalah lena pasal dia memang confirm syurga. Kita yang tak confirm lagi ni, kita takkan nak lena juga. Kita tak boleh lena. Dia kata dia tak mau lena. Ni hadis ni banyak kali dah kita baca. Dia telah berazam untuk tidak tidur. Dia nak salat sepanjang malam. Yang seorang lagi tak mau langsung buka puasa. Dia nak puasa sepanjang hari. Yang seorang lagi sakan, tak mau menikah. Yang lain tuan-tuan saya tak tahulah, boleh buat. Ada orang boleh puasa, ada orang boleh sembahyang. Tak menikah tu dia kata, oh tak boleh ni. Dia berkata paling mudah menikah, dah payah juga. Kena cukup rukun juga. Tapi saya nak siapa yang tegur? Bukan imam besar, bukan mufti yang tegur. Nabi tegur. Nabi panggil. Nabi kata, betul ke aku dengar hang tak mau hang nak. Tuan-tuan, kita tu imam besar duk tegur, yang lena tak mau sembahyang. Okey, yang kita duk dapat kajaib ni yang lena tak mau sembahyang. Yang kes Nabi ni mayang tak mau lena, nak tegur apa lagi? Abu Darda, bini dia mai jumpa Nabi, mai jumpa Salman ni habaq pasal apa? Abu Darda tu tolong pi tegur sat. Laki dia tu masalah besar. Pasal apa? Sampai tak mau lena, tak mau makan, tak mau cara ke bini pasal duk kira nak sembahyang ya. Tu Abu Darda. Tapi kalau hak yang mai kes kat kita ni, bahagian risikan nikah cerai rojok ni, tolong pi tegur sat laki saya. Awak sembahyang tak mau lena. Lena ambil tak mau sembahyang. Tu laki kita. Tolong pergi tegur sah imam besar. Makan ikut dah, bulan puasa pun beli nasi kandak lagi. Tu laki kita. Punya tak guna. Kan? Ini ni masalah laki pada zaman Nabi tu, masalah sembahyang tak mau lena. Dahsyat. Kalau kita boleh laki sembahyang tak mau lena, saya tak tahu tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Tapi Nabi panggil. Nabi kata, inni akhsyakum wa atqakum lillah. Nanti dulu, aku ni manusia yang paling takut dan bertakwa. Tapi aku lena. Artinya Nabi tak bagi melampau. Niat dia buat betul tak? Niat dia buat betul. Niat dia buat semua nak mendekatkan diri kepada Allah, nak masuk. Kita tak petikai niat orang. Tapi cara itu yang ditegur oleh Nabi. Nabi tak kata niat tu. Nabi kata tentang cara tu. Sebab tu saya nak buat kesimpulan tadi tuan-tuan. Tidak ada siapa mempertikaikan keikhlasan dan semangat tuan-tuan untuk buat ibadah dalam bulan Rejab. Kita memang tak petikai yang tu. Saya tahu. Tapi yang kita duk perbetul ni hak mana? Hak cara tu. Cara. Sebab itu Imam Malik kata, jaga-jaga engkau akan kena fitnah. Jadi muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bukan mazhab Robin Hood. Apa dia mazhab Robin Hood? Dia mencuri pun tak apa. Pasal apa? Pasal dia nak pergi sedekah ke orang miskin. Ni mazhab Robin Hood. Yang penting, orang duk kata yang penting niat tu betul, niat ikhlas tak apa. Sebab itu saya sebut sikit lah, kawan-kawan kita lah juga, cakap tak elok ni, niat apa pun tak boleh. Tuan-tuan katalah pi berlakon. Katalah kami dua ni orang pi berlakon. Kami pun dapatlah watak kena peluk orang. Kalau tuan-tuan tanya pasal apa yang ustaz pi peluk perempuan tu dalam filem, pertama janganlah duk kata apa lagi, saya berlakon, watak saya kena peluk, bukan betul-betul saya berlakon saja. Tapi ustaz peluk tak? Peluk, tapi peluk berlakon. Kena tak? Kena lah. Syok tak? Yang tu tak boleh habang. Tapi berlakon. Saya nak tanya tuan-tuan, hukum kalau berlakon dengan betul dia jadi lain ke? Kalau tuan-tuan jawab berlakon lain ustaz, berlakon tak berdosa. Lah ni siapa-siapa saja geng pengak kuasa pi tangkap, depa akan jawab, kami duk berlakon ni laki bini. Jahanam kita. Pasal tu matlamat, niat tidak menghalalkan cara. Sebab tu kita nak tekankan soal ini. Bukan soal niat, soal cara tu. Niat ni tuan-tuan dengan Tuhan ya, tapi cara tu. Sebab itu kalimah syahadah ada dua. Satu, iqrar Allah sebagai Tuhan. Artinya ibadah kita ikhlas macam Ustaz sebut tadi, kerana Allah. Yang kedua dia syahadah kita dia. Pasal apa ada syahadah nombor dua? Pasal apa ada syahadatain?
Pasal apa ada syahadah Muhammad Rasulullah? Kerana nak bagi tahu kata agama ni kena lagu dia buat. Pasal itu bila turun tang selawat tadi, bila sahabat mai tanya, Nabi tak kata hampa balik pandai-pandai pi karang lah, hampa buatlah lagu mana ke apa ke, janji bunyi elok, bunyi sedap, membaca. Tak, Nabi ajar. So hadirin mukminin, saya tahu tuan-tuan yang orang masjid ni memang semangat buat ibadah. Pantang orang habang apa yang dia nak buat. Tapi perlu kepada apa yang saya sebut tadi, cara yang betul. Cara yang betul. Saya ingat itu saja kesimpulan daripada apa yang saya sebut, dan juga Ustaz Ahmad Sirajuddin sebut tadi. Lepas ni tuan-tuan dengar apa saja orang sebut, tuan-tuan baliklah kepada prinsip kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nas ma'a man ahbabta." Kata Anas bin Malik, tidak ada hari yang paling aku seronok dan paling mengembirakan hati aku melainkan hari aku dengar Nabi kata perkataan tu. Satu orang mai tanya dekat Nabi, bila kiamat? Ni tuan-tuan kena pegang hak ni. Nabi kata, apa yang hang buat untuk kiamat? Ma'adat talaha, apa yang hang buat untuk kiamat? Dia kata, aku tak buat apa melainkan aku sayang Allah dan Rasul. Bila Nabi tanya, ni soalan yang besar ni, prinsip, manhaj. Dia tanya dekat Nabi, bila kiamat? Nabi kata, hang buat apa untuk kiamat? Apa preparation hang? Dia kata, aku tak buat apa melainkan aku sayang Allah, aku sayang Rasul. Aku cinta Allah, aku cinta Rasul. Nabi kata apa? An-nas, manusia itu bersama dengan orang yang dia cinta. Kata Anas, aku bukan orang saleh, tapi aku cinta Nabi, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Aku tak saleh macam mereka, aku tak baik macam mereka, aku tak tinggi takwa macam mereka, tapi aku cinta mereka. Bila Nabi kata siapa yang cinta akan duduk dengan orang yang dia cinta, tuan-tuan cinta Allah dan Rasul, tuan-tuan akan bangkit di belakang Nabi. Anas kata, aku harap aku boleh berdiri belakang Nabi pasal cinta tu. So tuan-tuan, saya tak boleh paksa tuan-tuan nak cinta siapa, kan? Tuan-tuan juga tak boleh paksa saya nak cinta siapa. Tapi kalau tuan-tuan cinta hak yang nak pergi belah kiri, tuan-tuan cinta hak yang berat zikir Nabi, hak yang cemuh selawat Nabi tu, tuan-tuan bangkit dengan mereka esok. Nak abang buah tu ya. Saya bukan nak gempak, nak takut, tapi Nabi kata an-nas, manusia dengan siapa yang dia cinta. Mudah-mudahan tuan-tuan dan saya semua dikumpulkan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan bangkit esok ikut negeri. Tuan-tuan jangan duk kalut pula. Esok bukan bangkit ikut negeri. Ni hang mana polis? Oh polis selamat semua lepas. Tak juga. Polis hak tepi kola, polis hak padang bandaran tu tak tentu lagi. Bukan semua nak syarat orang polis mesti selamat dah. Polis ke Kedah ke Kelantan ke Terengganu dah. Siapa yang bersama dengan Nabi? Wallahu taala a'lam.